Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Sarawak perlu fokus melahirkan lebih ramai pesilat yang boleh menjadi kebanggaan negeri dan juga negara. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan V. Ya, terima kasih Zahira. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Yang di Pertuan Negeri Sarawak yang baharu, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA pagi tadi. Pesawat khas yang membawa beliau dan isteri Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi mendarat di KIA pada pukul 11 pagi. Ketibaannya disambut oleh Premier Sarawak, Datuk Pantinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, kedua-dua timbalan Premier Sarawak, Datuk Amah Douglas Sugah Hambas dan Datuk Amah Awang Tengah Liasan, Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta dan Menteri-Menteri Kabinet Negeri. Sejurus ketibaannya, beliau turut meluangkan masa menziarahi pusara isterinya, Datin Fiona Wan Junaidi, di Perkuburan Islam Samariang sebelum bergerak ke Masjid Jamik bagi menunaikan solat fardu Zuhur. Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar merupakan individu berpengalaman dan sudah lama berkhidmat terutama dalam Parlimen. Beliau juga banyak menyumbang kepada Sarawak dan negara secara keseluruhan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu menegaskan, Sarawak merupakan negeri yang bersatu padu dan saling menyokong antara satu sama lain dan ini harus diperkukuhkan untuk generasi akan datang. Beliau juga ahli Dewan dengan Negeri Piasa memberitahu ini dapat dilihat dari penganjuran Carnival Taste of Borneo 2.0 pada tahun 2023 oleh Persatuan Cina Sarawak yang melibatkan 19 buah persatuan pelbagai kaum termasuk orang Ulu, India, Melayu, Melanau, Iban dan Cina. Beliau menyatakan sentuhan unik dalam penganjuran karnival seumpama itu dapat dipanjangkan lagi pada masa akan datang dengan menjunjung semangat perpaduan yang tinggi. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina, Persatuan Cina Sarawak di Miri. Beliau juga menambah kerjasama tersebut juga mampu membawa kegembiraan kepada semua pihak sekaligus mempromosikan pelancongan makanan kepada masyarakat di luar Miri. Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar merupakan individu berpengalaman dan sudah lama berkhidmat terutama dalam Parlimen. Beliau juga banyak menyumbang kepada Sarawak dan negara secara keseluruhan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengalaman dimiliki Tun Wan Junaidi merupakan aset berharga kepada Sarawak sekaligus melayakkan beliau dilantik menjadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Selain berpengalaman dalam bidang termasuk politik, Tun Wan Junaidi turut menulis banyak buku dan terlibat dalam pelbagai pertubuhan bukan kerajaan NGO. Sudah pasti beliau memahami dan dia pun dah menjelajah seluruh Sarawak. Sudah pasti dia mengetahui apa latar belakang Sarawak, apa keperluan Sarawak dan dengan itu saya kira ada hubungan baik juga di antara negeri dan persekutuan. Datuk Seri Fadilah ditemui pemberita selepas merasmikan gelanggang silat Al-Qamar merapati dan pengisytiharan pemakaian tanjak serinding awan oleh Pertubuhan Seni Silat Sendeng Sarawak di Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak di Kuching. Sementara itu, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, pelantikan Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-8 diyakini mampu memacu Sarawak ke era cemerlang sebagai sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Beliau menyifatkan pelantikan Tun Dr. Wan Junaidi sebagai individu yang layak memegang jawatan itu berdasarkan kredibiliti dan pengalaman kerjaya. Saya yakin dengan kepimpinan Tuan Yang terutama Sarawak akan lebih bertambah maju dan makmur dan sama-sama membantu kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak untuk membawa Sarawak menuju ke era cemerlang menjadi wilayah yang berpendapatan tinggi, wilayah maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Sekali lagi kami amat berbesar hati masyarakat Limbang keseluruhannya dan bersyukur di atas pelantikan Tuan Yang Terhormat Tun sebagai Governor Sarawak yang ke-8.
Beliau menyatakan demikian pada media selepas merasmikan Hari Terbuka PIBG Sekolah Kebangsaan Batu Empat di Limbang. Sarawak perlu fokus melahirkan lebih ramai pesilat yang boleh menjadi kebanggaan bukan sahaja di negeri ini malah negara secara keseluruhan. Ini kerana silat bukan seni mempertahankan diri semata-mata, sebaliknya budaya tradisi kesenian Melayu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga ahli Parlimen Petrajaya dalam ucapannya berkata, pertubuhan-pertubuhan silat di Sarawak perlu bergabung menggerakkan aktiviti kesenian bersama dan bersaing secara sihat untuk melahirkan pesilat-pesilat yang gah di mata dunia. Jadi sebab itulah dengan jaringan kalau kita dapat tumbuhkan aktiviti ini bagaimana kita dapat gabungkan keseluruhan kesenian silat ini dengan pelbagai latar belakang sudah pasti ini menambah seri disebabkan kepelbagaiannya bukan saja dari segi gerak langkahnya, dari segi bunganya, itulah menunjukkan kesenian silat itu sendiri. Beliau berucap demikian semasa merasmikan gelanggang silat Al-Kamar Marapati dan pengisytiharan pemakaian tanjak serinding awan oleh Pertubuhan Seni Silat Sinding Sarawak di amanah khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak, Kuching. Tambah Datuk Seri Fadilah, kepelbagaian dalam seni silat juga tidak sepatutnya menjadi punca keretakan dalam masyarakat. Sebaliknya, kepelbagaian itu perlu menjadi pengukuh semua pertubuhan seni mempertahankan diri berkenaan. Seramai 80 pelajar dari 16 buah sekolah di Parlimen Santubong menerima bantuan program kembali ke sekolah bagi sesi 2024. Bantuan dalam bentuk alat tulis, beg, baju sekolah, stokin dan kasut sekolah ini merupakan sumbangan daripada Persatuan Pengimport Kenderaan Melayu Malaysia, PKEMA dan Yayasan Kebajikan Negara Malaysia. Majlis penyampaian disempurnakan bersama oleh Menteri Pembangunan Wanita dan Pembangunan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri dan Presiden PKEMA Sarawak, Datuk Haji Ismail Abang Saufi di Lundu. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Nancy berkata, bantuan sedemikian merupakan satu langkah yang kecil namun signifikan dalam membantu meningkatkan semangat para pelajar ke sesi persekolahan baru. Katanya program ini telah berjaya membantu lebih dari 271 pelajar di kawasan N3 Tanjung Datu dari 16 buah sekolah rendah termasuk SK Sampadi, SK Pugu, SK Semata dan SK Pueh. Program turut disertakan dengan 2 sesi ceramah oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN tentang sentuhan selamat dan perkembangan awal remaja. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Zahira. Baik, terima kasih, Vi.